والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan boleh tengok hadis yang berikutnya yang kita akan sambung pada malam ni adalah berkaitan dengan hadis yang ke-8 daripada kitab yang kita gunakan di sini, Haruman Rohani, karangan dan susunan oleh Al-Fadil Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Hafizahullah. Hadis yang berikutnya, orang alim itu pilihan Allah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka sudah tentu Allah akan jadikannya orang yang mengerti hal ehwal agama. Jadi hadis yang pertama pada malam ni adalah berkaitan dengan orang yang mai belajar ilmu agama Allah, orang yang pi gunakan masa dia untuk belajar ilmu agama Allah ni, sebenarnya dia ni adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak orang, Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk Allah bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang main ceramah, tuan-tuan yang main kuliah, majlis ilmu tiap-tiap hari kita duduk main ni, kita juga sebahagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesemua itu adalah Allah janjikan pahala ganjaran yang sangat besar. Apa pahala ganjaran dia? Allah nak orang tu jadi orang yang baik. Ramai manusia hari ni yang dia tak gunakan masa dia untuk dia dekat diri dengan majlis ilmu, dia tak guna, sehingga akhirnya hidup dia tu membujur lalu halal ke haram ke, semua dia punya randuk gutur je. Dia tak tahu mana satu mana baik, mana satu buruk. Sebab tu bukan sahaja kita, anak-anak kita yang kita hantar pergi tahfiz ke, yang kita hantar pergi ke mana belajar agama, sebenarnya dalam 5 orang anak kita, dalam 3 orang anak kita, dalam 2 orang anak kita, anak tu yang pergi ke majlis ilmu tu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih anak tu untuk masuk. Sebab tu bila kita nak hantar anak-anak kita pergi belajar agama ni, kita tahu dia Allah nak bagi kebaikan yang banyak pada dia, maka pilihlah anak-anak yang terbaik. Maknanya yang dia mampu capai kemampuan otak dia untuk banyak benda-benda agama. Kerana dalam agama ni tuan-tuan, dia banyak nak kena hafal Qurannya, nak hafal hadisnya, nak hafal matan tauhidnya, nak hafal matan qiraatnya, nak hafal matan fiqahnya. Banyak benda-benda nak kena hafal. Jadi kalau kita hantar anak hak jenis rebus tak empuk ni, hak ni tak tahu buat apa dah. Tak tahu nak buat apa dah anak tu, hantar tahfiz lah, kok-kok jadi elok kot. Sebab lain tak boleh lah. Cikgu pun surrender lah. Cikgu jumpa dia, cikgu dibelah. Takut tengok dia. Sebab dia buat naya kereta cikgu. Sekolah menengah dia bubur, cikgu dia main dengan motor. Dia buka masa rehat, dia pergi buka ni apa tempat bor minyak hitam tu. Dia bor pasiak.
Cikgu tu start, tak dan 10 minit Jahanam minjil kena overhaul. Berapa? 350 mampu hitung tu. 2 hari tak main sekolah naik Grab. Sebab motor dia rosak. Siapa punya kerja budak tu? Kereta cikgu dia macam-macam. Dulu dia bawa Hex. tak tahu lah dah, tak tahu lah ni tak. Beli cikelat X tu, makan sikit, lempak buah atas cermin kereta cikgu. Buah 1, buah 2, buah 3. Abang jangan buat pula. Orang ajak bukan ajak ni. Kalau tengok orang bawa Hex di cermin kereta tu, tolong ambil lah. Alright, dia pandai yang cikgu tu ni. Sebab apa? Cikgu tu tengok dia rambut dia panjang sikit, cikgu tu tengok dia baju kena bau kat dalam, dia bara kat cikgu tu. Cikgu tu belasah dia kat tangan ke, kat pungkok dia ke. Sebab kerja sekolah tak buat, dia bawa Hex 5 biji. Dia beli, dia bawa. Kira apa bawa? 8.30 pagi. Cukup 2.30 petang sebelum cikgu tu balik, dah cayak dah. Dengan kepanasan cikelat tu, kononnya lah, tak tahu betul tak betul. Abang jangan try. Boleh rekahkan cermin kereta depan tu. Dia boleh pecah masuk ke dalam. Tak pecah pun dia boleh retak. Retak pun tak boleh bawa dah. Kena pergi tukar agak. Mampu 800 tahun tu. Kalau kancil lah. Kalau kereta Hamzah lagi 1,200. Ikut kereta lah. Sebab apa? Dia bara. Kita pun pening dah, tak tahu buat apa. Anak ni kita pergi hantar Tafiz lah. Tafiz ni jadi macam satu tempat yang menakutkan untuk dia. Dia sampai UPSR ni sampai takut-takut lah. Covid tak apa. Dia punya takut lah UPSR tu kena masuk Tafiz tu. Sampai 2 pagi dia baca buku, buat latihan. Betul tidur-tidur. Awak hang terus sangat ni. Ui, tak maulah. Mak aku habak dah. Hang gagal paisa, mak hantar hang pergi Tafiz. Tafiz tu jadi macam penjara untuk dia. Tafiz tu jadi macam satu denda. Sebab dia tak boleh belajar bagi elok lah. Patut cari anak yang brilliant, yang cemerlang, yang cerdik, pergi hantar dekat situ. Dan kita selalu kena ajak anak-anak kita, bila dia pergi sekolah agama, dia belajar hafal Quran, dia pergi madrasah, dia nak jadi para alim ulama, dia tak boleh sangka orang yang Allah beri ilmu lain pada dia lebih mulia pada dia. Dia sekolah menengah tingkatan 1, dia pergi masuk pondok, kawan dia masuk sekolah biasa, ambil periksa lah apa semua ni, ambil PMR lah, lepas tu masuk pula periksa SPM lah, semua periksa ambil. Akhirnya lepas 15 tahun, kawan tu apply jadi engineer. Gaji sebulan berapa? Gaji sebulan ada 13,000 contohnya. Kawan ni masuk Tafiz, belajar ala-ala, jadilah ustaz ke apa ke, cikgu Jacob ke apa ke. Dan dia rasa di hati dia, menyesal aku pergi belajar pondok tu. Kalau aku pergi jadi engineer, mau gaji aku 13,000 sekarang ni. Kata Nabi SAW, faqadis tasghara, dia telah memperkecilkan nikmat besar yang Allah beri pada dia. Itu satu rahmat Allah Ta'ala beri pada dia, tetapi dia tak nampak. Dan kita tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tak jadi orang alim, biarlah dalam keluarga kita ada orang alim. Kita tak dan dah nak jadi ustaz, tok guru tak dan dah. Sebab apa ustaz? Kalutlah kami ustaz dulu tak ada nak mengaji. Mana ada masjid surau dulu sini tak ada mengaji macam ni semua. Sekarang baru ada. Barulah sedar sikit, barulah ada kesedaran lah kita kata tu. Bunyi apa tadi macam tikui masuk dalam aircon ni? Bukan, kipas tu bunyi gitu. Okey. Saya ingat ada tikui masuk dalam aircon, dah roh tak boleh keluar ke apa. Sial dia. Nak kenapa keluar ke? Kita duduk luar pun sejuk, tambah dia duduk dalam. Lagi sejuk tak? Jadi jangan pandang rendah. Kalau kita tak boleh jadi alim, tak apalah, hantar orang lain. Anak kita ke, paling tak ada anak menakan kita ke, paling tak ada cucu kita ke, ada seorang. Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia Ta'lim wal Ta'lim, kata dia,
kita ni hari ni boleh main masjid, boleh main surau, boleh duduk dalam kuliah, boleh belajar ilmu agama Allah ni, mungkin barakah daripada keturunan tok-tok kita dulu tu. Adalah seorang siapa-siapa ke, dia rajin doa, ya Allah bagilah anak cucu aku jadi orang soleh. Allah bagi jadi cucu anak-anak jadi orang yang soleh. Ada tu. Bapa kita ke, ataupun tok kita ke, ataupun kita tak kenal tok wan moyang dulu ni, dia rajin dulu, dia main masjid, dia pun orang soleh juga. Dia selalu doa, ya Allah bagilah dalam zuriat keturunan aku ada orang yang baik-baik. Akhirnya Allah bagi jadi kita ni rajin main masjid, rajin main surau ni, bagus dah, alhamdulillah. Main macam ni satu kebaikan yang sedang kita buat di dalam hidup kita. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allah nak orang tu jadi orang yang baik dan orang yang mulia. Baik. Hadis yang berikutnya adalah penuntut ilmu ibarat seorang mujahid, dosanya diampun dan rezekinya dijamin. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa an Sakhbarata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Wa an Ziyad bin Harith as-Suda'i marfu'an, man talaba al-ilma takaffala Allahu lahu birizqihi, akhrajahu al-Khatib. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia balik. Tuan-tuan keluar daripada rumah dengan niat yang betul nak mai belajar ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kira setiap saat detik daripada kita mula keluar rumah sampai kita balik, bukan sampai habis kuliah, sampai sembahyang Isyak. Pak Isyak ni tu imam tadi kita umum ada apa? Ada bacaan Al-Mulk, lepas tu nak sembahyang hajat, doa pada kita punya haji man kita, tak apa sihat, ada kat hospital kita doa kat dia. Jadi lepas habis semua tu kita balik rumah, sampai rumah pukul berapa? 10 katalah contoh. Daripada saat kita keluar rumah sampai balik rumah, semua tu dikira oleh Allah berada di fi sabilillah. Kata meninggal on the way nak main masjid ke, meninggal masa balik daripada kuliah ke, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala ganjaran jihad fi sabilillah. Jihad bukan jihad ma'rakah macam sahabat pi perang Ahzab tu, tetapi jihad dalam bentuk ilmu, ada jihad ekonomi dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala kira pahala yang banyak. Lama pun tak apalah, kalau tak Covid start ceramah lama sikit dah. Tak apalah pergi ceramah lama pergi ya. Sebab apa? Sebab lagi lama kita duduk, lagilah banyak kita dapat pahala jihad fi sabilillah. Kalau kita ada kerja, tak apalah balik nak buat macam mana kan. Kalau tak Covid lah. Sekarang Covid tak boleh ceramah lama kan. Jadi kita berhenti. Ada satu tempat saya pergi tu, kadang-kadang ada satu bukan bro, pakcik dah. Pakcik tu dia timai, masa saya masuk je, dia timai kat saya tahu, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, hari ni nak berhenti pukul apa? Berhenti awal sikit, saya dah kerja. Saya kata dia, Haji dah kerja, Haji balik. Tak apa, saya tak pegang kayu hoki nak belasah Haji 3 suku tu, nak balik lah. Dia kata tak boleh lah, saya nak balik sama orang. Balik sama orang, Haji tunggu lah. Kami majoriti mana boleh ikut Haji minoriti. Allah, saya nak duduk. Tak apa Haji, minggu depan esok ada ustaz lain pula. Dia jadi macam bebai, dia suruh kita berhenti awal pula. Suka hati orang lah ceramah kira apa pun. Faham lah aku nak ikut cakap hang pula. Dia kerja. Tentu dia kerja, Allah terima, insya-Allah pahala kita main buat. Tiba-tiba isteri telefon nak suruh beli barang, kita pun Allah lupa lah, keluar ceramah tak habis lagi, tapi kita beli barang semua, tak main dah habis dah semayang semua, Isyak kuliah semua habis dah. Allah bagilah pahala kat kita insya-Allah dengan niat kita yang baik tu. Jangan kita halang orang ramai nak dapat pahala baik. Kita seorang nak dapat pahala, kita seorang ada urusan, kita hadkan pahala untuk semua orang yang nak main. Tak kena lah macam tu. Macam kita bawa anak lah, awak anak kita kecil kan, kadang kita ceramah kan, bawa anak 3 tahun 4 tahun boleh tak?
Boleh. Budak-budak biasa lari sini, lari sana, lari masuk bawah ni meja ceramah ustaz semua masuk apa semua. Kata-kata aku tu. Boleh tak? Jadi anak dia tu lari sini, lari sana, bising 2 orang. Budak-budak biasa. Jadi kita sebagai mak atau kita sebagai bapa, bila tengok anak kita macam tu buat apa? Buat bodoh. Ada tak mak buat bodoh? Ada. Anak dia main gila-gila. Kita duk ingat mak dia tak ada. Rupanya mak dia macam keras, macam batu, duk nganga tentu belakang tu relax. Dia duk tulis nota ustaz cakap apa. Yang ni mak nama dia Mak Jebon nama dia. Sebab apa Mak Jebon? Sebab untuk hang seorang, orang lain semua tak boleh dengar ceramah. Tu nama dia selfish, bukan jual ikan. Tu market jutung. Yang ni apa dia? Pentingkan diri sendiri. Bila kita bawa anak, kita tahu level anak kita. Dan anak kita jenis aktif, hang bawa lah mainan, bawa lah buku coloring book A sampai Z ke apa ke, color semua, syak siap-siap kat rumah. Ada beberapa option dekat dia. Dia nak main mainan, budak-budak saat dia main-main, dia boring, dia lari. Saya kita sedia kertas A4 pula, abang dia nak conteng. Bawa lah main 3-4 kertas A4. Lepas tu lah habis dah kertas A4 tu, apa pula ada lagi satu lagi bahan. Coloring book ke. Dia ada 3-4 choice untuk kita tu. Okey. Kalau tengok anak kita tak boleh ke, ambil anak hang, jalan pergi kat luar saat tengok. Tengok bird. Bird mana ada malam tidur. Dia jalan saja. Boleh bagi tunjuk, bagi apa-apa, bagi dia okey sikit, ataupun bawa kat luar. Saya sejak dapat anak ni ustaz, tak ada nak dengar kuliah ke. InsyaAllah Allah bagi pahala kat kita, niat kita yang baik tu. Tapi tengok anak kita lah. Kalau anak kita jenis baik, tak kacau orang, tak apalah kita boleh dengar. Macam itulah pengorbanan mak. Barulah ada syurga bawa tapak kaki, bawa badan. Sebab dia berkorban. Korban untuk orang lain sama. Kalau kita semayang, ni muslimat belakang, kalau ada orang bawa anak-anak kecil macam tu, contohlah dia singgah semayang, bukan dia main kuliah, dia singgah semayang, dia berhenti, dia pergi semayang. Masa dia duduk semayang, budak kecil duduk menangis dan setahun lebih, wah menangis. Lepas habis semayang, makcik tadi duduk apa? Maki mak muda tu lebih kurang 7.2 kilo dia kena maki. Apa orang ni tak guna, orang nak dengar kuliah semua. Sebab apa jadi macam makcik, macam tak apa reti sangat aku tu. Han tengok budak tu duduk menangis, mak dia duduk semayang, sat lah. Bukan mak dia semayang tarawih. Bukan mak dia semayang tasbih. Kalau mak dia semayang tasbih, tak apalah hang marah. Aku nak dengar kuliah, hang semayang tasbih. Hang dah tahu anak hang duk menangis, dia semayang maghrib kot. Sehari dia balik lah. Hanya buat masjid ni macam mak menakah hang macam masjid. Sebab apa? Maki orang sini, maki orang sana. Sabarlah. Ingat yang tu macam cucu kita. Cucu kita habis korang tu dah ingat kat rumah tu. Biasalah budak-budak. Dah hang tengok anak budak tu bising, pandai-pandai. Mai kat Tok Wan mai kat Toma. Nak kata parti nampak teruk sangat, nampak macam berumur sangat kan. Kita up sikit lah. Parti nampak macam teruk sangat dah. Macam Toma nampak macam glamour sikit dah. Toma Pulau Pinang lah, semua tempat dah. Main-main kat Toma, ambil lah apa-apa kitchen ke apa, tunjuk kat dia. Budak-budak betul lah, ada rezeki dia okey, tak rezeki tak okey. Jangan marah budak-budak. Kalau mak dia main kuliah, boleh marah. Sebab hang duduk di situ, hang tak semayang. Hang tengok anak hang lari, hang buat tak reti gitu. Yang tu tak bagus lah macam tu. Kok mana pun, jangan ada konsep kita korbanlah sikit, lebih kurang anak lah. Saya pernah pergi tazkirah Ramadan di satu pejabat. Tapi pejabat tu dia buat semayang maghrib, semayang isyak, lepas tu sekali semualah, package semua. Tolak kursi-kursi semua, semayang di pejabat tu. Macam bawa family main lah, buka puasa kat pejabat kan. Buka puasa semua. Budak, biasa budak-budak kecil kan main sini, main bawa anak-anak apa. Saya duduk tazkirah, depa main. Biasa mula main kat belakang, main kat dengan mak-mak ya. Lepas tu dia dah main enjin panas, budak dia main dekat bapak-bapak pula. Dia dah main tahap melampau, dia main pusing kursi ustaz pula. Tak apa lagi lah. Naik atas kursi, lompat. Bapak dia boleh buat bodoh, tak reti, buat macam kena sumpahan daripada ibu derhaka jadi batu kan.
Macam gamak Piramli, gamak dulu-dulu kan, si tanggang anak derhaka. Bapa dia buat keras, buat bodoh, buat macam tak erti. Dia macam satu hiburan. Budak tu naik, mula dia tarik serban, dia tarik kopiah baling kat bawah tu. Tak, bapak dia yang saya syok tu, bapak dia buat bodoh. Baik, mai sini, tak ada apa habuk, tak ada. Sampailah mak dia belakang tu bangun, bagi tahu abang pergi ambil anak tu. Bapak dia jadi macam kena rasuk, tak tahu kena rasuk jin ke apa, tak tahu lah. Dia pun tak tahu tu. Sampai macam tu, patutnya ambil anak kita pergi jalan-jalan lah kat luar kan, tengok sikit apa-apa kereta ke apa, lampu ke, bagi dia seriak sikit, baru naik balik. Tu nama cerdik lah. Jangan tak jangan tak cerdik sangat tak. Boleh tak bodoh? Boleh. Jangan bodoh sangat. Bodoh sikit-sikit boleh lah. Sampai balik dapat pahala fi sabilillah. Yang kedua kata Nabi SAW, siapa belajar ilmu agama Allah, maka itu adalah satu kafaratan lima madha. Ni satu kelebihan apa dia? Siapa belajar ilmu agama Allah, kalau dulu-dulu dia buat silap, Allah ampunkan dia. Kalau kita tak mula belajar, maka benda-benda dulu Allah tak ampunkan. Yang tu satu masalah dia kalau tak belajar. Kalau kita belajar, Allah, saya tak tahulah pula. Selama ni saya duk ingat tak apa buat macam tu. Saya dah silap dah ni. Tak apa. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat tu dalam keadaan kita tahu, baru jadi tak betul. Tapi kalau kita buat tu dalam keadaan kita tak tahu, kita ingat tak apa buat macam tu. Contohnya apa? Kalau kita potong bawang, dulu cik-cik tak? Contoh benar, potong bawang ataupun potonglah apa-apa dengan pisau tak? Darah. Kita buat apa darah tu? Isap macam bunyi tikus laikon tadi tu. Kita isap jari kita. Kita tak nak bagi dia berhenti kan? Kita isap darah. Ada dua benda tak betul dalam tu. Pertama, darah tu najis mutawasitah. Tak boleh makan darah. Melainkan Dracula. Dracula pagi nama Ibrahim, malam Dracula. Boleh Dracula mah dia jenis makan darah orang, boleh, tak ada masalah. Darah tu dia najis, tak boleh makan. Melainkan hang hisap saja. Tapi sebab saya pun tak tahu sebab apa kita hisap darah. Darah kalau keluar kita kena hentikan dia. Mana boleh hisap darah tu? Hang kena cari satu benda, basuh tangan cepat-cepat, carilah apa-apa kain ke, kalau hang ada Steniplus ke apa tu, lekat bagi darah jangan keluar. Yang peliknya kita, darah keluar kita sedut. Biar hang derma darah jihis dapat apa pahala. Yang makan darah tu dapat dah apa? Tak boleh jangan makan darah. Lepas tu yang kedua, tahan darah tu jangan bagi keluar. Dulu tak tahu. Sekarang ni pun ramai duk buat kok. Isap telan. Kita sedap pula darah ni. Boleh buat tu? Tak boleh. Bila mengaji bab ayat, beritahu ni najis mutawasitah ni. Tak boleh makan. Tak betul ni aku dulu buat. Ustaz, saya banyak dah makan dulu. Saya rasa 3 liter dah bah. Kalau campur daripada sekolah rendah, rasa 3 baldi dah. Saya makan darah. Dari kena buat apa? Kena pi kumuk dengan petrol. Tak payah gitu. Tapi Allah maafkan. Sebab apa Allah maafkan ni? Kafaratan lima madha. Dulu-dulu hak silap, dulu-dulu hak tak pandai, dulu-dulu zaman jahiliah, Allah ampunkan kita. Allah maafkan kita. Tapi tuan-tuan, kalau belajar jadi satu ilmu tanggungjawab, maka kita akan dipersoal sebab apa hang tak buat benda tu. Satu benda juga. Kalau kita tak tahu, kita tak buat, Allah tak marah. Tapi bila kita dah tahu, kita tak buat, maka disoal di akhirat. Tapi kalau kita berkekalan dalam keadaan tak tahu, benda tu satu kesilapan. Contoh sebagai kita tuan-tuan, kita baca Fatihah, tak boleh baca Siratal Lazi balik awal. Sebab apa? Sebab Lazi tu zal. Ada 3 huruf yang kena keluar lidah. Zal, yang keluar lagi za, yang ketiga sa. Huruf-huruf lasawiyah ni kena keluar lidah. Nak bagi makhraj huruf, nak bagi kemas, kena sebut dengan sukunkan dia. As.
Jangan sebut as, tak betul. Tu sin. Ash, tak betul. Jadi bacaan dia as. Alif, ba, ta, sa. Sa. Bukan sa. Sa tu sin. Sya, sya kan dia juga. Tu shin. Jadi sebutan dia sa. Satu lagi za, zal. Siratal ladzi, dia Fatihah tu. Jadi masa sebut tak boleh sebut siratal lazi, dia az tu, dia zai. Dia bukan zai situ. Dia boleh jadi batal sembahyang. Boleh jadi batal sembahyang. Ustaz, saya duk sembahyang daripada dulu ustaz. Saya tak tahu, saya baru tahu siratal ladzi kena keluar lidah. Siapa minta ajak saya baru hari ni saya tahu. Kata Nabi SAW, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Dulu-dulu kalau ada buat salah silap, jadi sembahyang dia umur apa sekarang? 45 tahun. Kena qada balik dah semua sembahyang dia pada tak sah sembahyang semua dulu ni. Tak payah sebab Allah maafkan dia. Jadi start daripada hari dia tahu, dia kena buat betul lah. Yang tu benda yang belajar baru tahu, saja-saja tak tahu. Ada benda yang saja-saja semua orang makruf. Contohnya al-ma'lum minad dini bid-darurah. Benda yang basic semua orang tahu. Contoh subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tapi dia main kat kita, ustaz, saya baru hari ni saya tahu zuhur 4 rakaat. Hari-hari saya sembahyang zuhur dah 20 tahun, 17 rakaat saya sembahyang. Patut saya rasa macam letih ke tu, saya penat ke tu. 4 ya ke? Yang tu kena qada balik ah. Yang tu sebab bengong sangat. Ya tu memang senang lah, mudah lah. Saya tak tahu kalau bulan puasa, saya ingat puasa sok, lepas tu biar aja sok tu, lepas tu malam makan. Saya makan sebab tak tahu, saya ingat puasa tu boleh makan, dia kata. Tu tak boleh. Sebab tu memang semua orang tahu pun, basic, benda mudah. Dia tak tahu baca Fatihah. Ada kesilapan yang belajar baru tahu. Kita sebut sebagai lahan. Lahan tu adalah mistake dalam istilah tajwid, kita panggil lahan. Lahan ada khafi, ada jali. Jadi Allah maafkan dia semua benda. Sebab orang belajar ilmu agama Allah. Sebab tu masa ada maghrib isyak ni tuan-tuan, maghrib isyak je kita buat SOP dah, tak boleh lama-lama. Mailah Ustaz, maghrib isyak. Saya tak boleh Ustaz nak kena nasi kandak. Isyak boleh, lepas isyak boleh kena nasi kandak. Kau tak boleh jadi nasi kandak, lepas isyak jadi nasi seruai ke begitu. Boleh tak? Lepas isyak biar. Saya maghrib isyak nak tengok berita Ustaz. Berita sehari dia ulang lah 1000 kali, dia diulang. Tengok 501 Astro Awani, dia diulang berita muntah hijau gitu. Sat-sat sejam dia diulang kan. Boleh tak? Kalau paling tak ada internet, tengok berita harian online, utusan online, harian Metro online, Sinar harian, ada benda penting-penting dia tibu. Maghrib isyak kita wakaf untuk Allah Ta'ala. Kalau ustaz tak main, tunggu ustaz tak main. Apa ustaz tak main? Tak apa, baik tak payah kata apa, dia dah kerja ke apa. Kita duduklah itikaf di masjid, baca Quran ke, tasbih ke, zikir ke. Ada faedah kita buat ke. Jangan baling kopiah, yahoo, ustaz tak main. Apa tu sembang. Tu tak mau. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu agama Allah, takaffalallahu lahu birizqihi, Allah cukupkan rezeki dia. Orang belajar ilmu agama Allah. Jangan tanyalah hampir belajar ilmu, hampir belajar pondok ni nak makan apa, jangan tanya. Jangan tanya. Sebab apa? Sebab sekarang ni tuan-tuan, orang yang belajar ilmu agama Allah, tuan-tuan tak pernah tengok orang ni dia miskin, dia susah, Allah hinakan dia sampai tak makan berhari-hari. Tak ada. InsyaAllah ada rezeki, ada makan. Tambah dah jadi ustaz, tambah dah jadi tok imam, tambah dah jadi orang soleh, orang alim ni. Jangan tuan-tuan tengoklah, macam-macam jadi. Dah habis tahlil walhamdulillahirabbil alamin. Siapa dapat suar nasi dulu? Tok imam lah dapat dulu. Hang saja duk zikir kuat, jangan harap nak dapat dulu. Tok imam dulu. Siapa dapat apa? Ustaz dulu. Semua ustaz dulu makan. Sebab tu ustaz semua macam-macam, kecil manis, darah tinggi, macam-macam penyakit. Dah mereka nak raih ustaz lah. Makanlah ustaz, kami buat biryani kambing. Lepas isyak makan biryani kambing, makan nasi pula. Mampui. Hari-hari makan nasi. Jangan tak makan ustaz. Kami geng muslimat 3 petang duk sembelih kambing dah pada tadi.
Allah, tak makan pun tak sampai hati. Makan pula semua dah. Balik rumah, isteri pula tunggu. Ni cek tak makan lagi, 10.30 tertidur atas meja makan. Tunggu abang nak makan sama. Makan pula. Tu tak kira nasi anak tak habis. Sehari dia tak, abah nasi tak habis. Mai kat abah tolong. Halal abah padam awal. Ustaz mah pakai duk mati semua macam tu lah. Hampa duk bunuh ustaz semua. Kena tanya ustaz. Kalau ni semua jangan makan lah malam-malam semua kan. Kena jaga kesihatan sikit lah. Tak hari-hari makan. Memanglah. Alah ustaz sekali-sekala. Hang sekali-sekala lah. Aku hari-hari makan. Pergi masjid lain dia berjamu pula. Jadi kita ustaz-ustaz tu dia kena tahu lah. Pandai-pandai lah kan. Hang pandai-pandai bawa break lah. Hang semua duk pecut. Wabillahi taufiq lah jawab dia. Dan Allah murahkan rezeki. Tuan-tuan tahu dalam Riyadhus Shalihin ada satu hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis sebut ada dua orang adik-beradik lah. Abang dengan adik dia. Depa ni buat apa? Abang dia tiap-tiap pagi akan hantar adik dia main mengaji dengan Nabi SAW. Duduk di masjid mengaji hadis dengan Nabi lah. Abang dia abu ambil kerja. Bawa unta, tak tahulah kerja dispatch ke apa, food panda ke apa ke, food camel ke apa, unta ke apa, dia kerja penat lah tu. Satu hari tuan-tuan dia terfikir tau. Dia kata, sedap lah adik aku senang-senang duduk dengan Nabi mengaji sempoi-sempoi semua. Aku yang penat duk cari kat dia makan bekalan dia, duk sponsor dia, duk bagi kat dia macam-macam semua, beli macam-macam bagi kat dia. Dia sempoi duduk dengan seronok je mengaji dengan Nabi. Dia main satu hari dia nak komplain. Komplain kat Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya nak kata pun tak tahu, tak kata pun tak kena juga. Apa dia? Saya ni sebenarnya dia gaya cerita tu macam adik dia tu jadi bebanan lah untuk dia. Penat dia. Aku sedap lah dia duduk mengaji dengan kamu. Aku penat dengan panas, dengan susah nak kerja, nak membanting tulang 4 kerat bawa makanan kat dia. Nabi SAW jawab kat dia dengan 3 patah perkataan. Nabi kata kat dia, la'allaka turzaqu bihi. Hang jangan ingat hang duk sponsor adik hang. Sebenarnya adik hang tu yang duk sponsor hang. Sebab adik hang belajar agama lah, Allah bagi hang sihat. Sebab adik hang duk main mengaji dengan aku lah, Allah bagi hang boleh bangun, boleh gerak tangan, boleh dapat rezeki, dapat kerja, boleh pergi kerja, ada tenaga, ada semangat, tak demam, tak sakit. Semua tu punca dia adik hang. Hanya yang sangka hang sponsor adik hang. Adik hang sedang sponsor hang. Kawan tu start unta balik terus. Tak berani cakap apa. Sebab rezeki Allah jamin untuk orang yang belajar ilmu agama Allah Ta'ala. Bukan kata mengaji pondok lah tuan-tuan. Kita kalau buat apa-apa, kenduri kahwin ke, tunang ke, kepala otak kita fikir apa? Panggillah budak-budak tahfiz main. Panggillah budak-budak pondok main baca Quran ke, main selawat ke, main zikir qasidah ke. Kita jamulah depa. Nak buat akikah kat anak lah. Nak buat akikah kat anak. Dia ada mak tahfiz Ustaz Ilyas kat Jelutung ada. Pergi hantar pergi kat depa 20 orang masakannya. Rezeki kat depa. Makanan sedap-sedap. Jangan tak habis kenduri Kaliano tak habis buat pergi kat orang. Ingat ni nak bang ni, makanan tak habis, balance tak tahu buat apa, pergi hantar tahfiz lah. Depa ni mah jenis halwa lapak punya geng. Semua depa nanti sebat pakai straw. Jangan buat aku tu lah tuan-tuan. Banyak tempat depa bagi nasi basi. Nasi dah masak kenduri kahwin, masak awal. Dah habis tak habis semua kenduri, bungkus. Dalam SOP lah, PKP lah, macam-macam semua. Dalam berlambak nasi tak habis pergi hantar. Hantar ni tak abang apa. Pergi letak ujung pintu, buka lagi, terajang nasi, tutup belah gitu je. Esok dengan niat nak main ambil. Budak-budak tuan-tuan tahu lah. Budak je 4, je 5, je 3, je 6 ni nak membesar. Budak lelaki tengok makanan sedap pula. Bagus punya sahabi ke, Ummu Salamah ke apa ke, sempoi yang masakan kan, Pulau Pinang sempoi dah. Yang elok tak apalah. Ni dah buruk apa semua bagi kat orang. Budak-budak makan habis sakit perut semua pergi hospital 3-4 hari duduk di hospital pula. Jangan buat nanya kat orang tu. Bagi kat orang, bagi makanan elok-elok bagi kat orang.
masak fresh. Hang tak tahu masak, bagi duit kat dia. Ustaz, saya nak buat akikah, nak Ustaz ambil RM1,000, belilah kambing ke apa, buat masak bagi budak-budak. Doa kat anak saya sihat, doa kat kami keluarga sihat, masuk syurga semua. Doa kat dia. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Tunggu Ustaz, nanti kalau Ustaz masak, telefon saya ambil sebungkus kat saya. Abu nak rasa. Boleh tak apa. Jangan pergi hantar makanan tak elok. Tapi insya-Allah lah, Allah bagi rezeki murah lah tuan-tuan. Dulu ada orang tanya, kata kat saya, hang nak pergi tahfiz ni, masa tu 97 lepas habis Al-Masyur, nak pergi masuk kitab ni lah. Tapi dulu nama mak tahfiz kiraat tu ada adik-beradik lah, kudumbong ni lah, cenama perima peri apa geng ni lah semua mai lah. Kau dengar anak pergi tahfiz lah pula. Cukup dah Pulau Pinang semua dah ada imam dah, masjid-masjid mah nak kerja kat mana pula? Semua Pulau Pinang dah ada imam dah. Dan kalau mengaji tahfiz, maksudnya hang tak tahu nak jadi imam kat mana. Betul lah, makbul lah doa dia. Hari ni saya tak tahu nak jadi imam mana. Sebab tiap-tiap hari jadi imam kat semua masjid Pulau Pinang, saya jadi imam. Hari ni jadi imam kat Julutung, esok jadi imam kat Gelugong, esok jadi imam kat Sungai Tiram, esok jadi imam. Semua tempat jadi imam. Masa kita jadi imam betul dia tu, dia kata tak apa-apa, ustaz jadi imam pula. Betul lah, makbul doa dia. Jangan takutlah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dan jaga. Dan anak-anak kita duduk di mak tahfiz tu, kalau boleh kita jangan kira dengan dia. Apa-apa bantuan yang kita perlu bagi kat dia, bagi kat dia. Tapi sekarang budak-budak balik dah. Banyak saya dapat rungutan daripada orang yang ada tahfiz ni. Balik ni macam tu lah tuan-tuan. Budak-budak balik lah, tak ada nak mengulang lah apa, duk main telefon lah apa semua. Lepas tu mak duk di rumah ni meniaga. Nak buka kedai tak boleh, meniaga online. Mak buat lah, hantar dalam grup WhatsApp lah, yang tu yang ni apa semua. Mereka di taman ni pakai order kat dia, Food Panda dia mak tahfiz balik jadi Food Panda lah, pergi hantar sini, pergi hantar sana. Mak dia bagilah kat dia sikit, ada untung sikit, bagi 20 ke 30 ke apa. Tiap-tiap hari duk pegang duit dah. Handset semua dah pegang dah. 6 bulan tu dah tahap boleh beli handset baru dah. Nak kena tinggal handset pergi tahfiz balik. Buka PKP, dia tak mau pergi dah tahfiz. Dia kata tak mau lah, tak apalah, aku duduk tang ni tolong mak lah. Mak biasa lah. Dia kata betul juga, beritahu kat bapak dia, bapak belum lebih tengkok, lelai duduk di rumah terus gitu ya. Ada tahfiz 80 orang budak, sekali lagi pergi tinggal 60 orang ya. Ada satu kelas terpaksa totally tutup macam tu je. Nak suruh kekal pun payah juga. Boleh, takut budak-budak memanglah tak keluar. Mak bapak tak boleh ziarah. Baru ni buat lah, banyak madrasah tahfiz, mak bapak tak boleh main ziarah lah, cukup. Hampa dah tengok anak hampa 6 bulan masa PKP, duduk di sini ya, jangan pergi mana, jangan main. Masalahnya bila jadi pula sekarang ni terpaksa balik. Sebab saya sembang Jabatan Agama, dia kata masalahnya ustaz ialah orang yang jaga mak tahfiz, ustaz-ustaz tu dia bergerak sini bergerak sana. Kita tak tahu dia pergi tempat mana. Bukanlah dia bawa COVID tu, tapi kita tak tahu dia pergi mana. Dia balik mai, jadi dia duk ajak budak-budak tu tahfiz dan sebagainya, kena pula dekat dia. Jadi kluster pula sekali lagi pula, jadi masalah pula. Jadi sementara balik dulu. Tapi balik ni tuan-tuan kena pantau lah. Hantar anak mak tahfiz ni tuan-tuan, satu pengorbanan besar. Bukan kita ya, anak tu sendiri. Dah jam 4, dah jam 5 kita hantar dia tahfiz. Dia tak ambil UPSR. Dia tak ada satu benda yang kukuh dia boleh pegang kat tangan dia. Dia tengok kawan-kawan dia buat banyak benda. Dia korbankan banyak benda untuk agama. Korbankan waktu muda dia. Patut dia seronok, dia duduk di tahfiz dengan jubah, dengan serbannya. Masa dia banyak dengan Quran. Dia tu buat pengorbanan yang besar sebenarnya. Dia pun tak tahu. Kita tanya dia anak kerja apa, dia tak boleh cakap dengan kita. Ya UPSR tak ada, PMR tak ada, apa basic secara duniawi orang tengok, apa benda pun tak ada. Korban besar dia buat. Maka bila kita jaga dia, duduk dengan dia, hantar anak-anak tahfiz, hari-hari kena sembahyang hajat. Kita hari-hari kena sembahyang hajat, biar dia tu istiqamah, hati dia tak berpaling, biar dia boleh khatam 30 juzuk. Tak habis ni satu masalah tuan-tuan. Banyak saya tengok budak tak habis, dia keluar dia jadi macam pelik sikit dah. Apa pun bagi habis. Doa ke Allah,
Apa dia mau, dan makanan budak-budak kan, hantar dia jam 4 jam 5, time kita tengok dia tu, bawa lah makanan apa-apa yang dia suka tu, mak dia masak ke apa, bagi dia makan sempoi-sempoi sikit. Di tahfiz tu makan sedap juga, tapi saja bagi dia seronok, bagi dia duduk di situ, kita kena doa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana anak tu duduk di tahfiz lah Allah murahkan rezeki kita. Allah, kita hantar anak pergi tahfiz, kemudian kita naik pangkat. Oh, kita pun tak, uish, baguslah aku naik pangkat. Tuan-tuan ingat, anak kita duk belajar tu lah Allah Ta'ala mudah kita naik pangkat. Allah, kita duk belajar tu lah kita dapat satu projek, kita buat kerja, hantar pergi, syarikat tu tengok, dia pun kata okey, telefon bos kita kata dalam mesyuarat, oh terima kasih lah, kita ni yang buat kerja cantik, mereka pun seronok sampai proposal kita diterima, dan kita dapat projek tu berharga berapa kan. Semua tu sebab apa? Sebab anak kita duduk di tahfiz. Anak saya tak ada tahfiz semua, Ustaz, macam mana? Dah saya nak kena menikah lain start pada awal, jangan buat gila. Lambat dah nak menikah, tak ada tengok anak tahfiz dah, bawa anak 6 tahun hamba padam lah betul, tak ada tahfiz dah. Jadi tak apa, tak ada anak tahfiz pun tak apa, buat apa? Kita pilah kat mak tahfiz, ambil lah anak angkat, anak itu anak-anak kita juga lah. Ada satu makcik tu, saya pergi kuliah muslimat, dia kata, Ustaz saya tak kahwin tapi saya ada ramai anak, dia kata. Saya kata, biar betul dia ni, muka macam solehah ya. Tapi cakap apa pelik aku ni. Dia kata bukan, anak-anak saya di tahfiz banyak. Dia pergi tahfiz ni, dia belanja mereka, dia sponsor mereka, cari budak-budak 10 orang susah, tiap-tiap bulan dia cover duit mereka. Dia duit banyak lah, bekas pengarah lah apa semua. Kita level kita lah, pergi cari seorang budak, Ustaz saya nak cari, Ustaz cari kat saya budak paling susah sekali. Budak ni Kemboja, ni budak Myanmar masuk Islam, ini budak kita, dia susah 3 orang. Okey, 3 orang ni saya cover depa, Ustaz. Hampa main sini 3 orang. Hampa ingat buat apa? Setiap kali hampa lepas baca Quran semua, hampa doa Ustaz kat pakcik, bagi Allah ampun dosa pakcik ni. Tak apa, tiap-tiap bulan apa-apa hampa mau, hampa beritahu pakcik bantu hampa, jaga hampa. Tu macam anak kita juga. Dan cucu kita tak ada, anak belakang kita tak ada. Carilah macam tu tuan-tuan, kawan-kawan kita meninggal dunia, budak-budak ni kawan-kawan daripada ingat kat kita, daripada doa kat kita, buat kebaikan kita. Banyak saya tengok orang suka buat macam tu semua, kebanyakannya Allah ambil umur dengan keadaan yang baik, mati dalam husnul khatimah. Di kampung saya ada seorang tu, haji tu, bagus dia. Kalau ya Allah, budak tahfiz ni dia layan ni tak tahu nak abang lah. Kampung tu juga ada 2 orang budak tahfiz tu. Balik budak ni dia bawa pergi rumah, makan nasi lah, yang tu lah isteri dia masak yang tu, masak yang tu. Pagi panggil, petang sagi panggil pula, sagi bagi lagi hadiah macam-macam bagi kat depa. Baiknya dia, hujung usia dia Allah ambil dengan baik. Cucu dia seorang Allah pilih, sekarang duduk di Yaman sambung belajar agama. Padahal dia duduk MRSM. Cucu dia MRSM, bukan ulul albab, biasa je, bukan hafal Quran apa pun. Tapi sebabkan Tok Wan dia tu bagus, suka layan budak-budak tahfiz, Allah pilih zuriat keturunan dia seorang jadi para alim ulama. Sekarang masih ada di Yaman duk mengaji lagi. Bagus Tok Wan dia, sebaik manusia, dia suka layan budak-budak tahfiz ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita belajar agama, jangan takut, insya-Allah Allah mudah dan murahkan rezeki kita. Kita pun main kuliah tuan-tuan, silap akhir bulan ada bungkus bihun lah, yang tu lah, yang ni lah, Allah bagi je makanan jangan risau. Rezeki lain pun Allah bagi juga untuk kita. Janji kita main belajar ilmu dengan niat yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita akan masuk hadis yang berikutnya, carilah ilmu sebelum dipertikaikan. Dan hadis yang berikutnya, carilah ilmu sebelum ia hilang. Nanti akan tiba satu masa manusia akan pegang ketulan emas dan pergi jumpa orang, ajaklah aku ilmu. Orang kata aku tak ada nak ajak ilmu semua, walaupun ada duit banyak tapi tak boleh nak belajar. Akan tiba masa tu di akhir zaman. Jadi kita akan tengok perbahasan hadis-hadis tu pada siri-siri akan datang nanti, insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.